Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, juga Tuan Imam, yang berhormat Ali Zahri, pengurusi Amanah Melaka, yang berbahagia Datuk Muhammad Sufi Wahab, Timbalan Pengurusi, yang berbahagia Tuan Haji Wahizat Abdullah, Naib Pengurusi Parti Amanah Melaka, yang berbahagia Datuk Ashraf bin Mirat, Setiausaha Amanah Negeri Melaka, parti-parti komponen daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, yang berhormat Tuan Haji Azli Yusof, wakil daripada Amanah Nasional, juga Ahli Parlimen Shah Alam, Saudara Saminadan daripada DAP, yang berusaha Saudara Muhammad Asri Ibrahim, Setiausaha Majlis Pimpinan Parti Keadilan, serta rombongannya, rakan-rakan Kerajaan Perpaduan, Ketua Pemuda UMNO Negeri Melaka, Badan Pertubuhan daftar daripada NGO, daripada IKRAM, Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Negeri Melaka, sayap-sayap Awan Pemuda dan Warda, para perwakilan dan pemerhati, seterusnya para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam Konvensyen Amanah Negeri Melaka dalam menunaikan tuntutan ROS, iaitu setiap tahun kita kena adakan konvensyen, dan tahun ini tahun pemilihan di peringkat kawasan, Awan dan Pemuda, kemudian juga di peringkat nasional. Walau apapun kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, jangan sampai perbezaan pendapat itu diletakkan kadang-kalanya sampai dalam bentuk akidah. Kebelakangan ini berlaku Muktamar PAS kali yang ke-14, berlaku doa laknat ketika Muktamar PAS di Batu Pahat, sehingga ada di kalangan ustaz peserta kita meluru ke hadapan dan menarik mikrofon. Berlaku sedikit kekecohan dalam muktamar itu. Hasil daripada pandangan yang berbeza itu sampai melahirkan Parti Amanah Negara. Tren doa itu berterusan sehingga baru ini himpunan selawat di negeri Kedah, sebelum pilihan raya 6 negeri, ada yang mengatakan kami janganlah negeri Kedah dengan ketuh ke tangan musuh Islam. Artinya dianggap yang melawan PAS dan PN itu musuh Islam. Lebih dahsyat lagi bila berlaku pilihan raya di Pelangai, pemimpin PAS Pahang menyatakan bahawa tahniah kerana rakyat Pelangai memilih untuk berada di dalam neraka kerana memenangkan calon daripada Barisan Nasional.
Lebih dahsyat lagi doa di hadapan mahkamah di Putrajaya yang dilafazkan oleh Parlimen Jasin. Yang perkara tren seperti ini menjadi bahan perbincangan beberapa kali dalam kabinet sekarang ini. Karena perbezaan pandangan dijerumuskan kepada perbezaan akidah yang akhirnya meletakkan kalau bukan kumpulan kami, kamu adalah musuh Allah. Tren ini kalau dibiarkan ianya berbahaya. Kita mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan kita semua anggota parti dalam kerajaan perpaduan adalah bekerja kuat menangkis serangan atau pemahaman ekstremis yang muncul begitu hebat kembali sekarang ini. Sebab itu dalam sebarang bentuk doa laknat kepada rakan-rakan kita, elakkan. Berbeza pandangan adalah perkara lumrah dalam persatuan parti association, dan kami di nasional, peringkat nasional bermesyuarat. Patutnya seorang bercakap, yang lain dengar. Kadang-kadang 4 orang bangun bercakap serentak. Saya sebagai pengerusi melihat gelagat pertelagahan pendapat. Tak mau mengalah, tetapi bila keputusan diambil, alhamdulillah semuanya patuh. Itulah gelagat mesyuarat. Canggap. Kalaulah pendapat sama, barangkali mesyuarat nasional 7 minit cukup. Saya beri semua penjelasan, kami setuju. Bahkan apa yang Muhammad belum cakap pun kami akan setuju lah. Maka tak perlulah mesyuarat 3 jam. Tapi oleh kerana pandangan yang berbeza, maka mesyuarat kita berlangsung 2 hingga 3 jam. Karena ada pandangan-pandangan kadang-kala yang diberi itu lebih baik daripada pandangan kita. Cuma sebarang bentuk doa laknat ini berbahaya kepada organisasi dan kepada keselamatan negara. Lihatlah kehancuran yang berlaku di beberapa buah negara Islam. Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Somalia, beberapa buah tempat yang lain. Iaitu, kalau kamu bukan golongan kami, kamu rosak akidah. Kita dapat hindarkan sebaik mungkin. Kita yakin bahawa pilihan raya akan datang. Pilihan raya yang ke-16, kerajaan perpaduan akan kembali memerintah insya-Allah. Berdasarkan, kalau tak ada perpecahan lah, kerajaan perpaduan ini terus. Sebab kita ada vote bank. Kita ada kekuatan di Sabah, Sarawak, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang. Kalau jumlah kerusi di negeri ini kita telah melebihi 112 insya-Allah. Artinya membentuk kerajaan, insya-Allah kita akan capai kalau perpaduan ini kekal. Tapi kerajaan ini tempang. Kurang mendapat sokongan orang Melayu. 4 buah negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, kita hanya ada 1 parlimen. Terengganu kita kosong state dan parlimen. Kelantan kita ada 2 DUN. Kedah 1 parlimen dan 3 DUN. Melebel tidak menyokong kita.
Artinya kita kembali memerintah pilihan raya akan datang tanpa mendapat sokongan daripada 4 negeri melebet ini, kerajaan kita agak tempang. Oleh itu, kita mesti bekerja kuat untuk memberi kejernihan kepada masyarakat, khasnya orang Melayu. Sebab orang Melayu sekarang terperangkap dengan Islam terancam dan keadaan Melayu tidak terjamin. Berilah bakul rahmat, jualan rahmat, apalagi agro madani, naikkan subsidi padi daripada 360 kepada 500 ringgit. Tidak memberi kesan kerana Islam terancam. Berjaya ditanamkan kepada orang Melayu green wave melanda daripada utara Padang Besar, Sungai Golok sampai ke Selangor. Bayangkan Selangor yang memberi segala bentuk bantuan kebajikan kepada rakyat. Lebih 60 perkara. Perikatan Nasional boleh mencapai kemenangan 22 kerusi, hampir memerintah Selangor. Perkara ini yang perlu kita kena lihat. Kenapa anak-anak Melayu mudah terperangkap? PAS pernah berkawan dengan DAP 2 kali pilihan raya. Secara terang, secara sulit, tak kira lagi. Pilihan raya tahun 2013 dan pilihan raya 2008 dan 2013. Presiden PAS berkempen untuk calon DAP dalam pilihan raya kecil di Teluk Intan. Berbagai-bagai ungkapan memuji DAP dikeluarkan oleh pimpinan PAS. Tapi bila bercerai dengan DAP, DAP komunis, DAP nak balik Malaysia, DAP bawa Kristian. Dah orang percaya dalam sekelip mata. Sampai ke peringkat apa tu? Lim Kip Siang sepu dengan Lim Kuan Yew, sebut Lim pun tak betul. Ketua Menteri Singapura, padahal Perdana Menteri Singapura. Kita anggap itu gurauan biasa, tapi itulah yang ada dalam pemikiran sebagian besar orang Melayu. Dan tugas kita sekarang, kita dapat kerajaan. Kerajaan saja tidak cukup. Kita kena turun bekerja. Bila berlaku pilihan raya 6 negeri, sokongan Melayu kita agak parah. Tetapi kita kekal memerintah federal. Berlaku pilihan raya di Johor. Ujian kepada kita selepas pilihan raya 6 negeri. Saya berterima kasih kepada UMNO dan Barisan Nasional. Mereka turun sepenuh tenaga untuk membantu kita. Dan kita menang di Pulai dan Simpang Keram. Saya kurang senang bila berlaku pilihan raya Kemaman. Pakatan Harapan turun tapi tidak memuaskan hati saya. Alasan saya boh, Simpang Jeram, Pulai saya turun hampir setiap malam. Berkempen. Saya menteri. Saya presiden parti. Saya ahli parlimen. Boleh turun. Di Pelangai. Setiap malam saya turun. Kecuali 4 malam kerana mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN yang saya jadi pengerusi di Grand Hyatt. Saya turun setiap malam. Begitu juga di Kemaman. Saya turun sekerap yang mungkin boleh.
Apa pimpinan lain tak boleh? Oh, bila majoriti mereka 28,000, kita pun malah nak turun. Kalau kita nak sebut ayat, setelah kita berusaha, kita bertawakal, tak boleh kita sebut ayat itu kalau kita tidak turun sepenuh tenaga. Kalau dah turun habis-habisan, itu keputusannya kita terima. Tapi kita turun di Kemaman, terlalu di peringkat bawah daripada sederhana, yang menyebabkan keputusan pilihan raya sedemikian rupa. Kerajaan, ya, pegawai kerajaan menjalankan tugas di pihak kerajaan. Tapi untuk parti, kita kena turun. Untuk Aziz hebat kerana dia turun langgar. Kuliah dia, ceramah dia, demam saja tak pergi. Ustaz Fadil no, kehebatannya kerana turun semua program. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ikuti hari daripada Abim dulu. Sehari 7-8 program perkara biasa bagi dia sampai sekarang. Menjadi Perdana Menteri pun begitulah juga programnya diatur. Dan dia sendiri mengatur. Sebab itu, touching kepada rakyat, penerangan kepada rakyat, cukup penting. Cuba kita lihat sekarang. Bariskan pemimpin PN, bariskan pemimpin kerajaan perpaduan. Di sana Mahathir, Mahyudin, Haji Hadi, Taqiyuddin, Anwar Musa, Idris Berhad, Tuan Tuan Man. Lagi apa tu? Syahidan Kasim, Menteri Dalam Negeri dulu, Hamzah Zainuddin. Banding belah pihak kita. Janganlah tanya Ashraf, dia mimpi amanah. Jangan tanya apa itu Adli, dia Tuan Negeri. Jangan tanya awan depan ni. Tanya orang awam, belah mana dia lihat hebat. Pergantungan kita terlalu tinggi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Second layer ini agak kurang menyengat. Kita kena membina second layer ini dengan masyarakat. Bukan dengan berteori. Pergantungan kita kepada Datuk Seri Anwar terlalu tinggi. Sebab orang awam dia melihat perbandingan figure sedemikian rupa. Bukan cara dia mendalami apa yang mereka bawa. Sebab itulah menurun ke bawah bersama masyarakat. Saya yakin kalau perpaduan kita elok di Melaka ini, kita kekal memerintah ke semua 6 parlimen akan kita menangi, insyaAllah. Bila konvensyen kita akan teringat kepada Allahyarham Haji Salahuddin Ayub. Beliau telah meninggalkan kita. Saya dan rakan-rakan yang bersahabat begitu lama dengan beliau. Salahuddin Ayub lebih merupakan seorang aktivis daripada seorang politician. Dia aktif daripada awal pemuda dan beliau meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas sebagai menteri yang dipertanggungjawabkan. Tidak sempurna kalau saya tidak bercakap soal Palestin. Saya berkeyakinan penuh, insya-Allah kita dapat balik bersembahyang di Masjid Al-Aqsa tidak lama lagi, insya-Allah. Jangan tepuk lagi.
Pembebasan bumi Palestin insya Allah akan dibebaskan oleh rakyat Eropah, bukan negara Arab. Bila berlaku serangan 7 Oktober, di peringkat awal memang agak berlaku sedikit kekasaran. Televisyen Israel memainkan propaganda ini begitu besar. I-24. Kalau nak tengok TV Israel, buka TV internet I-24. Tengoklah propaganda mereka. Tapi bila serangan balas dibuat oleh Israel dengan mengebom hospital, bom kanak-kanak, bom kamp pelarian, mati kanak-kanak, rakyat Eropah yang terkenal dengan perjuangan hak asasi, human rights, akta kanak-kanak dan sebagainya, mereka tak boleh melihat keadaan ini. Siapa yang belajar di England tahu, ibu bapa kalau pergi shopping 4-5 jam tinggal anak bawah 12 tahun duduk seorang, tahu kepada umur 8 tahun sekarang ini. Kita akui kita tidak kuat. Sebab itu kita berpaut ke Pakatan Rakyat, kemudiannya Pakatan pilihan raya sampai. Apa yang nak berlaku masa depan, kita tidak tahu. Kita kira sekarang, now, UMNO BN bersama kita. Sebab itu dalam hidup, kita kawal selalu bila berjanji, kita sebut insya Allah. Kita tak tahu 5 minit lagi nak jadi apa. Allahyarham Salahuddin Ayub, hari itu dia berjumpa, dia berjanji dengan 2-3 orang. Untuk jumpa dia majlis ceramah di Jerai Kedah. Dia orang jumpa dia pukul 3-4 petang, dia kata malam ni kita jumpa. Maghrib itu dia sakit, pening kepala, bawa ke hospital, buat pembedahan, meninggal dunia. Salahuddin masa dia janji itu, sudah tentulah dia tidak tahu dia akan mati pada malam itu. Sebab itu kita sebut insya-Allah. Bila ada perpaduan ini kita kena bersungguh. Apa nak jadi akan datang, kita bincang bersama supaya ia tidak berlaku perpisahan. Saya sendiri tidak sangka satu hari akan bersama dengan DAP. Satu hari tak sangka, satu hari nak berpisah dalam politik lah. Dengan pemimpin-pemimpin PAS. Tapi ini berlaku. Dan sekarang kerajaan perpaduan ini setelah berlalu dan selepas pilihan 6 negeri, baru ini mereka menyebut lagi, menang saja Dr. Samsuri di Kemaman, ada yang menyebut beliau akan jadi Perdana Menteri. Saya dalam ceramah di Kemaman, saya sebut, saya pun berangan nak kahwin dengan Lady Diana. Tapi apa boleh buat? Putra Charles sama dahulu. Melepaslah lagi. Artinya, bagi saya meletakkan berangan nak jadi Perdana Menteri daripada PAS itu seperti saya berangan nak kahwin dengan Lady Diana. Tak mungkin akan berlaku. Lady Diana pun dah tak ada lah. Tapi mereka tetap sebut. Lepas 6 bulan tukar kerajaan. Tahun depan tukar kerajaan lagi. Inilah yang selalu peristiwa Sheraton, peristiwa kecelakaan politik Malaysia. Celaka. Karena tukar kerajaan tidak melalui pilihan raya. Ini akibatnya. Sheraton Move naik Mahyudin Yassin. Lepas itu naik Mak En Sabri. Ada lagi percubaan ketiga, mari jumpa saya. Waktu kami 11 di Parlimen, 11 amanah pokok, saya akan jadi Perdana Menteri. Adalah orang tu saya tak mahu sebut dah. Saya beritahu kepada Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar pun tahu. Di situlah kita buat MOU dengan Mak En Sabri. Supaya kamu teruslah memerintah hingga pilihan akan datang. Kami tak mau lagi tukar Perdana Menteri.
Sebab itu kalau ada pegawai kerajaan sekarang ini mengatakan bahawa Perdana Menteri akan bertukar bulan ini, jangan marah pada mereka. Sebab sudah 2 kali tukar Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya. Jadi keyakinan itu setiap saat ada. Tak percaya macam mana kerajaan akan bertukar selepas Perdana Negeri disebut oleh Ustaz. Tadi dia bermimpi jumpa Nabi. Disahkan oleh Mursyidul Ampas, Mahyudi Yassin. Dan bala apa? Maka orang percaya. Sebab itu kalaulah penjawat awam kurang menyokong kita kerana dia mengharapkan berlaku perubahan kajian, jangan marah pada mereka. Tapi kerajaan ini insya-Allah, kerajaan perempuan ini bertahan hingga pilihan akan datang, sokongan penjawat awam akan kembali pulih kepada kita insya-Allah. Begitu juga kolaborasi. 2 hari lepas, Maida mengumumkan pelabur asing masuk ke Malaysia 285 bilion yang tertinggi dalam 10 tahun. Dan sekarang kerajaan dah mulalah berilah sikit-sikit. Apa RM100 tu wang apa? E-wallet. Kerajaan dah mula ada duit sikit dah. Dan pelabur dah mula masuk. Tapi kalau kerajaan perpaduan ni kita kukuhkan lagi. Beberapa orang lagi istihar sokong Perdana PMX. Saya tahu ada lagi. Saya wantu lama, saya duduk dalam parlimen, saya tengok yang berucap. Bahasa-bahasa berucap mereka tu, nak tunggu hari nak sokong kita. Kita tahu ikan di air kenal jantan betina. Ini kan pula manusia bersatu. Jadi hadirin sekalian, itulah kita eratkan perpaduan, kerja kuat, turun ke bawah, membina amanah, membina Pakatan Harapan, membina kerajaan perpaduan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya dan kita semua meresmikan Konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Melaka tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.